Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami nak membentangkan tentang teknologi pendidikan, iaitu yang di pensyarah kami ialah Dr. Hassan. Jadi seramai 4 ahli kumpulan, iaitu yang pertama saya Muhammad Nur Ishra bin Muhammad Disa. Saya Muhammad Isriza bin Muhammad Isro. Saya Muhammad Daniel Firdaus bin Ahmad. Saya Muhammad Nurdinil bin Rahmat. Okey, jadi kami akan membentangkan tentang lesson plan, iaitu tajuk sains pada tingkatan 1. Okey, yang pertama saya akan terangkan apa itu maksud lesson plan atau iaitu pelan pembelajaran dan tujuannya. Definisi lesson plan adalah panduan pengajaran bertulis yang mengandungi perkara-perkara penting yang disusun mengikut apa yang hendak disampaikan agar pelajaran tajuk tersebut menjadi lebih tepat dan spesifik. Okey, tujuannya pula ialah supaya perkara yang diajar tidak terkeluar dari skop tajuk yang akan diajar. Maksudnya definisi lesson plan ni ialah satu bentuk pelan pengajaran yang untuk memudahkan guru-guru untuk mengajar. Okey, antara kebaikan-kebaikan pelan mengajar ialah yang pertama, memberi penuh keyakinan semasa mengajar, iaitu guru-guru berasa lebih yakinlah bila ada lesson plan. Jadi guru lebih dia boleh fokus kepada kepada pelan yang dia nak mengajar, tajuk yang dia nak mengajar. Yang kedua ialah pencapaian pembelajaran yang maksima diperolehi, iaitu apa yang diajar oleh guru, iaitu tajuk yang telah dirancang oleh guru telah dapat dipenuhi. Yang ketiga ialah penjimatan masa kerana segala aspek pembelajaran dan aktiviti telah dirancang terlebih dahulu. Maksudnya kat sini masa pembelajaran bila adanya pelan mengajar ni, masa kita lebih jimat, iaitu kita dah tahu lepas ni kita nak belajar apa, lepas ni kita nak masuk tajuk apa. So penjimatan masa itu akan berlaku. Okay, next. Okey, untuk tajuk aktiviti pertama kami pada kali ini adalah tentang respirasi dan fotosintesis. Okey, di awal aktiviti ini kami memberikan pendedahan dan pengenalan tentang membuat refleksi, iaitu mengenai kelas yang lepas. Okey, untuk aktiviti pertama kali ini kami memberikan pendedahan kepada murid dan suruh murid untuk membuat refleksi ataupun rumusan yang dipelajari pada minggu hadapan. Okey, bahan rujukan yang digunakan oleh murid kami pada kali ini adalah hanya menggunakan buku teks tingkatan 1 dan masa yang diperlukan untuk murid adalah hanya 5 minit. Okey. Yang seterusnya, untuk aktiviti perkembangan pelajaran yang pertama kali ini adalah kami menjelaskan kepada murid-murid mengenai objektif pertama, iaitu maksud referensi fotosintesis, menjelaskan mengenai objektif kedua, iaitu kitaran fotosintesis. Pada aktiviti kali ini, kami menggunakan suatu kelainan, iaitu kami memberikan link video YouTube kepada murid-murid untuk murid-murid mendengar dan memahami maksud pembelajaran hari ini. Tujuan kami membuat suatu kelainan kerana adalah murid-murid mudah untuk fahami dengan cara ini kerana murid-murid boleh mengulangi video berulang kali jika mereka tidak faham apabila melihat video yang pertama kalinya. Okey, next. Okey, kita pergi ke aktiviti seterusnya. Apakah aktiviti selepas pembentangan? Okey, aktiviti pembentangan ini akan dilakukan setelah cikgu-cikgu ataupun guru-guru mengajar. Okey, media yang akan kita gunakan untuk pembentangan ini ada dua. Contohnya seperti PowerPoint ataupun Canva. Okey, pembentangan ini perlu dilakukan di dalam bilik yang gelap dan tidak terlalu besar. Sebab pembentangan ni kita perlu tunjuk menyeluruh dan poin yang kita berikan perlu dipahami oleh murid-murid. Okey. Maklumat yang diberikan teliti dan mudah difahami. Maksudnya bila buku teks ni kita tahu ayat-ayat dia terlalu panjang dan murid-murid tidak akan faham sepenuhnya. Sebab itu kita buat aktiviti pembentangan. Pembentangan ni bila kita bagi satu poin yang simple dan mudah, mereka akan faham.
dan senang untuk mereka faham tentang tajuk yang mereka belajar. Dan senang untuk mereka Okey, terima mereka kasih. faham. Pam cakap. Yes. Okey, boleh minta tolong bawa ke slide saya. Slide nombor Next, kata patah balik. patah balik. Ke depan. Okey. Depan lagi. Lagi tu. Ni kan? Oh, sebelum ni. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menerangkan mengenai perkembangan pelajaran 1. Antara aktiviti ini ialah pertama menjelaskan mengenai objektif ketiga fotosintesis, iaitu mengenai kepentingan fotosintesis. Terdapat juga beberapa kepentingan fotosintesis, contohnya satu memberi makanan kepada haiwan, kedua memikirkan karbon dioksida, ketiga membolehkan tumbuhan hijau membuat makanan sendiri, dan keempat menambah kandungan oksigen. Dan segala perkara ini adalah antara kepentingan atau kelebihan tujuan untuk diterangkan kepada pelajar di dalam kelas. Seterusnya, bahan dan masa. Bahan dan masa untuk pembelajaran satu ini ialah penggunaan media. Antara penggunaan media ni ialah pertama Google. Tujuan Google ni adalah untuk mencari atau menunjukkan maklumat kepada pelajar. Kedua ialah slide PowerPoint, bertujuan untuk menyediakan maklumat untuk pelajar. Dan masa yang diperuntukkan ialah 5 minit. Okey. Seterusnya ialah penilaian murid. Untuk aktiviti penilaian murid, saya akan mengadakan kuis bersama murid. Jadi apa tujuan mengadakan kuis ini ialah untuk menilai kefahaman yang diperoleh oleh murid sepanjang sesi pembelajaran berlaku. Bagaimana kuis ini boleh dijalankan ialah dengan memasukkan soalan-soalan yang berkaitan dengan pembelajaran yang telah diajar untuk dimasukkan ke dalam kuis. Seterusnya, untuk bahan dan masa yang digunakan untuk kuis ini ialah contohnya Kahoot ataupun quizzes. Kahoot atau quizzes ini boleh diakses oleh pelajar di Google ataupun browser. Masa yang dibutuhkan untuk sesi kuis bersama pelajar ini ialah selama 15 minit. Terima kasih. Jadi boleh kepada rumusan. Okey, rumusan yang dapat kita simpulkan daripada lesson plan ni ialah rumusan yang banyak kepentingan yang boleh kita perolehi, iaitu yang pertama, kita dapat mengenal pasti kemahiran atau pengetahuan yang akan disampaikan, iaitu objektif mengajar akan tercapai lah. Maksud dia objektif para pelajar, objektif guru-guru untuk mengajar telah tercapai. Selain itu, guru dapat menentukan strategi mengajar yang sesuai dan menyampaikan pelajaran dengan tersusun dan teratur. Seterusnya, guru dapat menyediakan kaedah penilaian yang berkesan bagi sesuatu topik. Contohnya, guru itu ingin memfokuskan kepada topik berkaitan fotosintesis tanpa memasuki topik-topik yang lain. Maksudnya, guru dapat fokuskan kepada satu topik sahaja. Contohnya fotosintesis. Dia akan fokus kepada fotosintesis dan tidak masuk pada tajuk lain. Okey, akhir sekali ialah guru dapat menentukan masa yang harus digunakan dalam setiap pelajaran. Guru itu dapat menganggarkan masa yang sesuai untuk mengajar sesuatu topik. Okey, jadi seterusnya kita kepada media aid. Okey, apakah media aid? Okey, media aid ialah bantuan media. Bantuan media ialah percubaan untuk mempengaruhi takbir urut media sebuah negara atau wilayah untuk menyokong pembangunan demokrasi liberal dan berfungsi dengan betul dalam keadaan aman dan menghormati hak asasi manusia. Media ialah alat komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan maklumat. Okey, contohnya macam handphone, laptop, macam-macam ni. Okey, 3 jenis media biasanya dikenali sebagai media berita, media sosial dan media web. Okey, media berita ni macam TV3, TV9, Astro. Media sosial ni macam kita buka WhatsApp, buka Facebook. Media web ni macam website tau. Satu website yang dia bagi tahu tentang berita-berita. Okey.
Tetapi anda mungkin juga melihatnya dirujuk sebagai media perolehan, media kongsi dan media milik. Contoh media 8 ialah seperti Google Classroom dan Webex. Contoh macam pembelajaran kan digunakan. Okey, seterusnya. Okey, media 8 yang saya pilih ialah Google Classroom. Okey, Google Classroom ni apa? Google Classroom ialah perkhidmatan web percuma yang dibangunkan oleh Google untuk sekolah-sekolah maupun institusi pengajian tinggi yang bertujuan untuk memudahkan membuat kerja, mengedarkan dan mengukur tugasan dalam cara tanpa kertas. Maksudnya kita semua buat Google Classroom ni secara online tanpa menggunakan kertas. Tujuan utama Google Classroom adalah untuk menyelaraskan proses perkongsian fail antara guru dan pelajar. Maksud di sini ialah guru dan pelajar ini saling berinteraksi iaitu menggunakan Google Classroom. Maksudnya guru akan memberi kerja. Jadi para pelajar akan dapat kerja itu melalui Google Classroom ini. Okay, next. Okey, antara kebaikan-kebaikan Google Classroom ialah yang pertama, boleh diakses menerusi pelbagai platform. Google Classroom boleh diakses menerusi player web dan juga aplikasi pintar pada Chrome, OS, iOS dan Android. Maksudnya sekarang kan software semakin canggih. Jadi terdapat Android, terdapat juga iOS. So jadi Classroom ni dia macam mesra pengguna. So semua boleh akses. Yang kedua ialah boleh digunakan akaun personal. Maksud di sini ialah dia boleh guna akaun kita sendiri tanpa kita perlu beli, tanpa kita perlu daftar. Dia just guna untuk Google saja. Untuk kita guna untuk Gmail saja. Yang ketiga ialah integrasi perkhidmatan awam dan Google. Antaranya penggunaan storan awam Google Drive serta aplikasi produktiviti awan lain seperti Google Form, Google Doc, Google Sheet, Google Slide, Google Calendar, Google Jamboard, Google Site dan pelbagai lagi. Menariknya, kebanyakan aplikasi-aplikasi ini boleh digunakan secara offline menggunakan app pada Android, iOS dan Chrome. Maksud di sini ialah Google Classroom ni juga kita terdapat kita boleh buat Google Form, kita boleh buat Google Document, Google Sheet, Google Slide dan Google Calendar. Dia dalam satu satu bangunan juga. Jadi kita boleh akses banyak benda dalam Google Classroom ni. Okey, dia juga terdapat dalam aplikasi Android. So maksudnya dalam phone kita kita boleh download juga tanpa menggunakan laptop. So kita senanglah akses. Contohnya tiba-tiba lecturer bagi tugasan ke, kita terus on the spot boleh tengok. Okey, yang keempat ialah mudah dan senang untuk digunakan. Mudah buat kelas, mudah menyimpan senarai murid, mudah buat tugasan, mudah penilaian, mudah diakses di mana-mana saja. Maksudnya, tiba-tiba lecturer suruh buat tugasan ini. So seperti saya cakap tadi, dia mudah akses. Kita juga boleh simpan dia sebagai macam storage. Kita boleh simpan data kita di dalam Google Classroom. Okay, next. Okey, seterusnya ialah media X yang saya pilih, iaitu WebEx. Apa itu WebEx? WebEx merupakan sebuah platform media yang dibangunkan oleh syarikat CISCO atau Cisco dari Amerika Syarikat bertujuan sebagai sebuah produk persidangan video dan kerjasama. Produk Cisco WebEx menyediakan keupayaan termasuk mesyuarat dalam talian, pemesajan pasukan dan perkongsian fail. Pengguna dapat mengakses dengan menggunakan telefon bimbit atau komputer yang disambung dengan jaringan internet. Seterusnya. Okey, saya akan menerangkan kebaikan-kebaikan WebEx. Pertama ialah WebEx boleh memuatkan ramai pengguna. Cisco WebEx boleh memuatkan jumlah pengguna yang banyak dalam satu sesi, iaitu lebih kurang 1,000 pengguna bagi WebEx itu. Terdapat juga jenis WebEx lain yang boleh didaftar dengan membeli pakej yang disediakan oleh WebEx. Kedua ialah kualiti video yang baik. Cisco WebEx membolehkan pengguna menggunakan kemudahan kamera sehingga kualiti HD iaitu 720p
dengan cukup jelas bagi pengguna lain melihat pengguna lain yang membuka kamera. Ketiga, boleh rakam sepanjang perjumpaan berjalan. Cisco Webcam membolehkan pengenali pemobual atau lebih dikenali sebagai host untuk merakam dan menghentikan rakaman sepanjang pemobual berlangsung. Ini membolehkan pengguna yang lain menonton semula rakaman sepanjang pemobual berlangsung. Dan yang keempat ialah percuma dan mudah untuk digunakan. Bagi pengguna baru yang mahu menggunakan WebEx, pengguna hanya perlu memuat turun aplikasi di App Store, Google Play Store bagi pengguna telefon pintar, dan di browser boleh menggunakan komputer atau laptop. Antara muka atau interface yang mesra pengguna dapat memudahkan pengguna menggunakan WebEx dengan lebih lancar. Terima kasih. Okey, bagi kesimpulan untuk Media 8 kali ini iaitu bagi Webex dan Google Meet, iaitu kali ini kita dapat memudahkan sesuatu keadaan untuk mengajar dan belajar. Kenapa memudahkan sesuatu keadaan untuk mengajar dan belajar? Okey, saya ambil segi kaedah untuk mengajar. Okey, contoh kaedah mengajar menggunakan contoh Webex adalah bila-bila masa dan di mana sahaja asalkan mempunyai rangkaian yang terbaik, iaitu kita boleh mengajar dan murid-murid juga boleh belajar walaupun di mana-mana tempat. So di sini membuktikan bahawa belajar dan mengajar ini tidak memerlukan suatu keadaan yang selesa ataupun suatu keadaan yang konduktif, tapi malah di tempat yang mempunyai kawasan yang terbaik internetnya adalah mampu untuk mengajar dan belajar dan dapat menerima ilmu dan memberi ilmu dengan cara yang terbaik. Okey, seterusnya adalah meningkatkan kemahiran soft skills. Okey, pada zaman era global seperti tanpa limitasi ini, dapat tahu bahawa murid-murid pada masa sekarang ini amatlah terhad pemikirannya terhadap soft skills yang disampaikan oleh pengajarnya. Okey, apabila kemahiran soft skill ini diturunkan kepada murid-murid pada era globalisasi ini dapat mengembangkan fikiran mereka dengan mudah, iaitu mereka mahir untuk melakukan software, mahir untuk melakukan sesuatu keadaan seperti melakukan slide, melakukan presentation secara dalam keadaan online. Okey, seterusnya adalah murid-murid boleh membuat rujukan di mana-mana sahaja. Okey, saya ambil contoh sebagai Google Classroom. Okey, apabila menggunakan platform Google Classroom, murid-murid boleh membuat rujukan menggunakan Google Classroom. Okey, mereka hanya perlu mendaftarkan email dan login kepada email, dan guru boleh memberikan nota-nota di dalam Google Classroom dan murid-murid boleh menggunakan Google Classroom itu. Okey, ini memudahkan keadaan suatu murid-murid di mana mereka sebelum tidur, sebab kita tahu pada zaman sekarang ni murid-murid malas sekali untuk baca buku dan mereka banyak habiskan masa di telefon. Okey, apabila mereka menggunakan telefon, mereka boleh menggunakan Google Classroom ini untuk membaca nota-nota rujukan dan membuat nota masing-masing. Okey, seterusnya dapat meluaskan pembelajaran dengan mudah. Okey, dengan menggunakan sistem Webex, Google Classroom, Google Online semuanya, kita boleh dapat satu link. Okey, dengan link ini kita boleh sharekan kepada kawan-kawan, iaitu boleh meluaskan lagi pembelajaran kita. Okey, contoh saya ambil situasi kepada rakan saya di sekolah A dan rakan di sekolah B. Okey, apabila rakan di sekolah B tidak mendapat nota yang sama di rakan di sekolah A, rakan di sekolah A boleh sharekan apa yang diorang belajar di rakan di sekolah B, dan rakan sekolah B boleh sharekan apa yang diorang belajar di rakan sekolah A. So dengan cara ini, pembelajaran ini dapat dilakukan dengan amat mudah sekali. Oleh itu, kesimpulan yang saya dapat nyatakan adalah penggunaan soft skill ataupun Webex atau Google Classroom semuanya ini berkaitan dengan media sosial, media internet, media platform amatlah mudah untuk pembelajaran dan mengajaran. Okey, sekian, terima kasih. Dah? Okey. Okey, itu saja pembentakan kami. Harapnya para pelajar dan semua murid dapat apalah input yang kami sampaikan ini. Itu saja daripada kami. Sekian, terima kasih.